أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله تعالى بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافي الله تعالى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kebaikan kepada seseorang hambanya, lalu Allah Subhanahu wa taala segerakan dengan kesusahan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan keburukan, kehancuran, kemusnahan, maka Allah Subhanahu wa taala tangguhi apa-apa yang dinamakan musibah, sehingga bertemulah dia dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat, yakni yang benar-benar sangat azab kepadanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sekali lagi berkumpul di dalam pengajian kitab Sairus Salikin untuk membicarakan berhubung dengan perkara-perkara yang boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita tanya apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan apabila kita nak selamat daripada musibah Allah, walaupun wabak sedang merebak, jangan lupa bacalah alhamdulillahillazi afana. Baca semua alhamdulillahillazi afana mimma ba'talaka bihi wa faddalana ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita
daripada bala, daripada wabak penyakit yang sedang merebak. Wa faddalana ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada kita sekalian. Apa kelebihannya? Tatkala Allah Ta'ala datangkan musibah, datangkan wabak, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita, beradanya kita di dalam suasana benar-benar mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah golongan orang-orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Karena sesuatu azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan kepada mana-mana manusia, maka ada sebahagian manusia bertambah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Dan sebahagian lagi tidak ramai yang bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya neraka ini dipenuhi oleh orang-orang lala dan leka serta golongan sombong kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam ini seterusnya kita ikuti sambungan lagi berkenaan dengan tercelanya faslu fi zimul jah, tercelanya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang iaitu suka kepada kemegahan. Kita berlindung dengan Allah daripada megah. Megah-megah ni adalah sifat Allah. Sekiranya hamba mengambil sifat Allah, pakaian Allah, besar kemurkaan. Dan berkata lagi Syekhul Islam Zakaria di dalam kitabnya rahimahullah ta'ala, dan kitabnya yang bernama Fathur Rahman Syarhu Risalatu Ibnu Rislanu, katanya Al-fana'u salasah aqsamu fana'un fil af'al kaqawluhum la fa'ilun illa Allah, wa fana'u fil sifat kaqawluhum la hayyun illa Allah, wa fana'u fil zat kaqawluhum la mawjudun illa Allah. Artinya bermula fana itu tiga bahagi. Apa makna fana? Fana dengan dunia ni. Fana ni artinya binasa. Bagi dia ni, dunia ni dah binasa. Baginya adalah dunia binasa. Seperti mana seseorang pelayar, dia tidak tengok khazanah dalam lautan, dia tak tengok. Seseorang pelayar, dia tidak sibuk mencari ikan di dalam lautan. Seseorang pelayar, dia tidak sibuk mencari mutiara-mutiara di dalam lautan. Seseorang pelayar, dia tidak sibuk melihat keindahan-keindahan di dalam lautan. Dia tak nampak, dia buat tak nampak. Maka yang dia nampak destinasi dia. Kemana dia nak pergi pelayar tu? Sekian-sekian tempat. Itulah yang dia nampak. Subhanallah. Maka begitulah contoh fana. Kita buat tak nampak je dunia. Kaya miskin buat tak nampak je. Sihat sakit buat tak nampak. Boleh faham ya? Sebab apa? Kita nak pergi ke sana, ke akhirat. Ada kalanya di dalam lautan ada ikan-ikan jerun yang boleh membahan kamu. Kalau di sungai, buaya-buaya boleh membahan kamu. Ada kalanya ikan-ikan yang kamu tangkap boleh hasil yang banyak. Satu kapal pun lebih pada tu kamu boleh muat. Tetapi laut itu penuh dengan kemasingan. Tak boleh minum. Tak ada orang boleh minum air laut. Seteguk tu dah hancur, dah tak tahan dah seteguk. Begitulah kita nak pengarang ni, beberapa di kalangan ulama sufi. Dia kata, jadikanlah hidup kamu, laluan kamu, masa kamu berjalan di atas dunia ni bagaikan kamu berlayar di lautan. Kamu tak akan minum air lautan. Kamu tak akan minum.
Kalau kamu nak minum boleh. Kamu kena masakkan dia, kamu kena sulingkan dia, susah. Sangat-sangat susah. Masak macam mana pun tak akan jadi air tawar. Akhirnya sekali, kamu tak faham, kamu tak tahu je, kamu tak ada harga bagi kamu. Begitulah perjalanan kita di dunia ni bagaikan lautan yang masing. Dan kita tak nak terjun pun di lautan sana untuk memungut mutiara-mutiara. Kita tak mau terjun. Kita tahu lautnya masing. Kalau nak terjun, kita kena ada peralatan-peralatan untuk terjun ke dasar laut yang cukup mengancam. Maka dia terus perjalanan sehingga sampai destinasi. Itu contoh fana. Baik. Kata Syekhul Islam, dia kata bermula fana itu 3 bahagi. Kita nak dapat fana ni kena ada 3. Pertama, fana di dalam perbuatan. Seperti kata beberapa ulama, tiada yang berbuat akan sesuatu itu melainkan kerana Allah Ta'ala. Dia pertama, kamu nak dapat fana. Sebab macam mana pun tuan-tuan dan puan, kita kena ambil perjalanan fana ni. Menyesal kita. Kalau kita tidak ambil perjalanan fana, kita akan menyesal. Lebih-lebih lagi umur kita setengah abad. Ramai dah setengah abad sini tak? Angkat tangan setengah abad. Tu saya kata, nah, lebih tak? Betul. Kita ni setengah abad dah, lebih dah setengah abad. Ramai setengah abad kita, tuan-tuan. Allah, saya tengok tuan-tuan macam dah mati dah. Tuan-tuan tengok saya pun memang dah mati dah. Setengah abad ni tunggu mati. 10 tahun lagi bukan lama. Umur umatku baina 60 wa 70. Di antara 60 70. 63 umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perukuran hijrah. Kalau Masihi 61. Kalau kita kira umur 61, ya Allah, saya 7, 8 tahun lagi, tuan-tuan. Subhanallah. Cuba bayar 2 tahun. Kalau kita ambil umur Rasulullah SAW 63, umur hijrah, potong setahun lebih, dekat 2 tahun lah pun dah kata. Jadi kalau kita ambil tahun Masihi 61, betul tak? Nabi SAW wafat lebih kurang 61. Perkiraan Masihi, perkiraan hijrah 63. Tak payahlah kita nak buat pinjaman bank dah. Tak ada yang dah kan. 7 tahun. Pinjam kereta hari ni 7 tahun. Habis bayar, habis kita sekali. Allahu Akbar. Rugilah sesiapa yang tidak fanakan diri dengan dunia. Marilah kita belajar nak fanakan dengan dunia ni. Macam mana fana? Ada 3 jalan. Macam mana kita nak fanakan dunia? Jangan kita lebih-lebih sangat tentang dunia. Cara yang pertama kata beliau, iaitu di dalam fana'u fil af'ali kaqauluhum, fana di dalam perbuatan seperti kata beberapa ulama, tiada berbuat akan sesuatu melainkan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah je. Ya Allah, aku bekerja kerana Engkau, ya Allah. Perbetul balik. Kita perbetul balik. Ya Allah, aku bekerja kerana Engkau, ya Allah. Aku bekerja kerana Engkau, ya Allah. Aku makan kerana Engkau, ya Allah. Aku mandi kerana Engkau. Aku tidur kerana Engkau. Kerana Allah je. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Aku datang belajar dan mengajar kerana Engkau, ya Allah. Nak cari ilmu. Dulu takut juga, tuan-tuan. Saya tanya berapa di kalangan ustaz-ustaz, guru-guru, ya Allah. Ya Allah, macam mana ni ustaz?
Ana pergi ceramah, orang bagi sagah hati. Dia kata, hantar kena buat madrasah. Baru hantar tak lari. Hati hantar. Allahu Akbar. Waktu tu mula-mula tahun 90. Saya ingat lagi arwah tu Gani Aziz pesan saya. Waktu saya jemput di Masjid Kapur Pandang. Allah yarham Ustaz Fadina pun saya tanya. Datuk Allah yarham Ustaz Ishah Bahrum saya tanya. Dia kata, hantar kena buka madrasah. Sebab orang bagi sagah hati ni jangan fikir dunia kerana dunia, ambil kerana akhirat. Buat madrasah. Alhamdulillah tuan-tuan, berkat doa tutup guru ni, subhanallah. Boleh kita sama-sama manfaat madrasah. Sebab madrasah ni untuk manfaat semua umat. Baik. Kalau tak tuan-tuan, dia fikir nak pakai kereta baru je. Fikir dah lama pakai Mavi ni, kan, belilah kereta Mercedes sikit, kan, hok mahal tu. Belilah Honda Accord, hok mahal tu kan tuan, 130,000. Sesuai dengan tempat parking gitu. Sebelah tu Odyssey apa? Audi betul kan, saya Odyssey. Kan, dia begitu. Kita takut sebab apabila fana ni, kita belajar fana. Cincang-cincang orang Cina kata gitu-gitu saudara dunia. Asalkan kereta boleh naik dengan sempurna, begitulah tuan-tuan. Subhanallah. Allahu Akbar. Tetapi begitulah, Allah Ta'ala beri jaminan dah. Lagi kamu nak fana, lagi dunia akan kejar kamu. Allah Ta'ala akan jadikan dunia ni jadi bawah telapak kaki dah. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya satu ketika ni nak berkongsi lah, bagi semangat sikit tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata Ustaz Malik minta jadi fana. Kan, tinggal dunia. Satu hari saya nak jual rumah saya sebab nak buat madrasah. Kumpul-kumpul duit. Lepas tu buat sebab di Seri Indah lah rumah. Cadangnya dia properti ni memang naik harga. Lepas tu saya nak jual. Nak beli tanah di Bukit Lagun 200,000 ketika itu. Bangunan 500, 700,000. Sebab rumah di Seri Indah lebih kurang dalam 150,000. Lepas tu nak jual 300,000. Saya kata tak cukup lagi ni. Macam mana ni, ya Allah, doa. Lepas tu sahabat saya ni telefon, dia kata dia nak bagi duduk rumah dia. Rumah dia berhantu. Saya kata elok sangat dah tu. Nak cerita rezeki je dah. Jadi hantu pula. Asbab berhantu. Allahu Akbar. Saya kata memanglah sekarang saya nak jual rumah ni, kata nak buat madrasah ni, kata subhanallah. Jadi Allah Ta'ala permudah. Permudah je. Dia kata duduklah rumah saya, duduk percuma pun tak apa. Allahu Akbar. Itulah terengkahnya tuan-tuan. Nak ceritanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita bersedia nak fanakan dunia, maka Allah SWT permudah urusan dunia. Kalau kita tak bersedia untuk nak fana dunia, kita akan susah dengan dunia. Dengan kata lain, cari dunia untuk akhirat. Jangan cari dunia untuk dunia. Sesiapa yang cari dunia untuk dunia, dia akan susah sehingga bawa kematian. Wal'iyazubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah. Niat kita pagi-pagi, ya Allah, Allahumma la isha illa, tak ingat lah, Allahumma la isha illa insyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sebenar dunia. Akhirat adalah kehidupan sebenar. InsyaAllah kalau tuan-tuan pegang cara ni, Allah Ta'ala permudah segala urusan dunia. Baik. Jadi kata Syekhul Islam Zakaria rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dia kata yang pertama, tiada berbuat akan sesuatu melainkan kerana Allah. Kerana Allah. Kita bekerja kerana Allah. Satu, kita jadi fana. Yang kedua, fana tadi fana di dalam perbuatan. Yang kedua, iaitu fana di dalam sifat. Dalam sifat ni kena fana. Seperti kata mereka itu tiada yang hidup dengan sebenar-benarnya itu melainkan kerana Allah.
dan tiada yang mengetahui dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada yang berkehendak menjadikan alam yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan tiada mendengar dengan sebenar-benarnya itu melainkan Allah, dan tiada yang melihat dengan sebenar-benarnya itu melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang berkata-kata dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Baik, ini panjang sikit. Ini dia panggil fana sifat. Fana dengan sifat alam. Segala sifat alam kita kena fana. Apa makna fana? Hancur, padamkanlah dia. Buat tak nampak je, walaupun nampak. Dia kata, yang kedua ni tadi fana dengan perbuatan. Kita berbuat sesuatu kerana Allah. Satu. Pergi kepada fana sifat. Fana sifat ni kata beliau, tiada yang hidup sebenar-benar. Aku hidup ni sebenar-benar melainkan kerana Allah. Walaupun sesaat nyawa aku kerana Allah. Kerana Allah. Walaupun sesaat. Aku nak habiskan masa aku sesaat kerana Allah. Sebab itu Nabi SAW suruh, basahilah lidah kamu dengan zikrullah. Apabila lidah kita basah dengan zikrullah, hati kita sentiasa berzikir. Otak kita sentiasa berzikir. Ingat Allah. Hati ingat Allah. Otak kita berfikir ingat Allah. Apabila lidah kita dibasahi dengan ingat Allah. Ingat tuan-tuan ya, kita belajar, kita dah bincang pada kuliah yang lalu, satu hari jangan kurang 1000 kali dah selawat. Umur kita 50 ni, jangan kurang 50, itu 1000, maaf. Satu hari kena 1000 kali selawat, jangan kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesiapa di kalangan umatku, yang mafhumnya hadis, barang siapa yang berselawat 1000 kali sehari, besok dia di hari akhirat sebelah bahu aku. Sebelah bahu aku. Allahu Akbar. Dia kita sentiasa berhutan dengan zikir ni, berhutan. Nak bayar je, nak bayar. Aku tak habis lagi zikir ni. Aku tak habis lagi. Begitunya. Jadi dalam kereta tu ada tasbih lah. Jangan kereta bertasbih pula. Kita bertasbih. Sebab kita nak bagi habis, Dengan motosikal pun habis. Sebab kita nak habis. Saya nak kena perhabis ni. Selawat ni 1000 kali sehari. Lebih tak apa. Dan jangan lupa bertasbih. Pagi dan petang. Paling kurang 100 kali pagi, 100 kali petang. Sama ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali pagi, 100 kali petang. Kita ambil kaedah turutan. Mula-mula kita tasbih. Dan lepas solat subuh, lepas solat asar, 10 kali jangan tinggal tasbih, tahmid, istighfar. Bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Kalau kita nak sambung, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 10 kali selepas subuh, 10 kali lepas asar. Lebih pada tu terbaik. Nabi SAW bagi jaminan, sesiapa yang bertasbih ni, inilah kalimah yang paling ringan tetapi berat timbangan. Apa timbangan berat? Allah Ta'ala akan hapus sebanyak dosa sebanyak buih di lautan. Allah padamkan hari itu. Dan sesiapa yang dalam kesempitan, kita dalam wabak sedang merebak, bacalah ni tasbih ni, kena baca. Mailah sama-sama kita baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Kita boleh tengok sama ada kita wa atubu ilaik pun boleh, wali walidayya pun boleh.
walisairil mu'minin wal mu'minat pun boleh. Terpulang pada kita. Belakang tu ada astaghfirullahalazim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Boleh ingat ke? Mudah ya. Amalah tuan-tuan dan puan. Jangan kita tak beramal. Subhanallah. Zikir ini sangat memberi keberkesanan dalam kehidupan kita. Sangat memberi keberkesanan. Baik dalam rezeki, baik dalam musibah, wabak sedang merebak. Penuh zikir. Hidup saja zikir. Sambil menunggu cuci kereta pun zikir. Lidah kita kena basah dengan zikrullah, kata Nabi. Basahilah lidah kamu dengan zikrullah. Dengan kata lain, tak ada dah perkataan boring, tak ada nak buat apa-apa. Jangan. Banyak lagi zikir-zikir yang kita nak habis. Allahu Akbar. Maka marilah kita belajar fana. Kita nak fana dengan dunia ni melalui fana sifat. Itu caranya. Dia kata fana sifat, kita kena kata tiada yang hidup dengan sebenar-benar. Aku hidup sebenar-benar ni melainkan kerana Allah. Satu, aku hidup sebenar-benar kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, baik aku mati. Boleh faham kan? Kalau bukan kerana Allah, baik aku mati. Dan dia kata, dan tiada mengetahui dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tak ada yang maha mengetahui keadaan sebenar ni. Seperti berlaku COVID.